Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-10, surah yang ke-8, yaitu suratul Anfal. Suratul Anfal ayat yang ke-61. Ayat 61. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Panjang ayat kita kali ini. Balik semula kepada ayat yang ke-61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika mereka, siapa dia mereka? Pihak musuh. Ini adab peraturan Islam, dia panggil itharus salam wa tauhidil ummah. Itharus salam, mengutamakan perdamaian, dan tauhid al-ummah, mengutamakan kesatuan ummah. Islam meletakkan perdamaian, kesejahteraan manusia utama. Kesatuan umat diutamakan. Kemudian tak dengar kata juga,
Barulah masuk yang ketiga, wa tahrid, galakkan alal qital, supaya kita berperang. Ini kita jangan salah faham lah, jangan ikut rentak orang yang bukan Islam, yang anti Islam, meletakkan bahawa orang Islam ni orangnya lapar darah. Darah itu adalah kali yang terakhir, bukan peperangan itu yang pertama. Kita kena faham itu ajaran Islam. Tuduhan orang itu bukan daripada kita, daripada orang jahat, mengatakan kepada kita benda yang tidak betul, kan? Kita jangan, itu dia panggil dalam kaedah, dia panggil jangan ikut rentak orang musuh kita, jangan. Tengok ayat ni Allah kata apa? Wa in janahu lis-salmi fajnah laha, dan sekiranya mereka, pihak musuh, cenderung kepada perdamaian, nampak dia nak berdamai, stop. Kalau tengah perang pun tengok maslahah lah. Kadang-kadang mereka ni teknik licik dia panggil. Dia rasa dia tak ada lawan, berdamai. Walau kalau kita lanyuk masa tu, tutup file lah dia, kan. Maslahah tu kena balik kepada imam, kebijaksanaan ketua turus angkatan tentera kita perlu bijak. Maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya. Kita juga kena, kalau mereka orang nak berdamai, kita kena berdamai. Serta bertawakallah kepada Allah. Maknanya kita mengambil jalan pendekatan yang benar, yang betul, kemudian baru serah tawakal pada Allah. Mana usaha tu kena buat. Jangan kata tak boleh, kita tawakal Allah Taala pakai jadi selalu. Jangan. Kaji dulu, selidik dulu, kan mereka nak mempermain-mainkan kita, jangan. Sebab Nabi SAW telah berpesan, la yuldaru mu'min marrataini. Nabi kata jangan seorang mukmin itu dipatuk 2 kali dari lubang yang sama. Apa tak? Maknanya baru ni kena tipu dah, ni kena tipu pula. Jangan 2 kali. Sekali itu pengajaran. Kali pertama iktibar. Kali kedua kena patuk pula, tak cerdik. Itu kaedah dia. Jadi kita kena hati-hati. Jangan sampai 2 kali kena. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui terhadap apa yang kamu putuskan. Baiklah para pelajar sekalian, ayat ini yufassiru ba'daha ba'dha. Ayat Quran dia menafsirkan sebahagian ayat dengan sebahagian lain. Maka kita tengok munasabah ayat 61 ni. Kenapa? Dalam siri yang lepas, ayat kita yang lepas, cuba tengok dalam ayat 60. Sebelah kita je, ayat 60. Allah kata apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu sediakan untuk menentang penceroboh musuh-musuh kamu yang menceroboh itu dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Ingat, kita jangan duk main tak ada masalah. Orang lain buat senjata, kita buat lastik. Kenal lastik? Orang Kapur Kelantan kata bidah. Mu kenal bidah kau kenal lastik? Bidah, dua-dua kena. Alhamdulillah. Ile buat kita. Bidah tahu bidah. Plastik. Dah. Orang lain siap dengan bom daripada jarak jauh. Kita duk main bidah. Bidah pun jadi, tapi maknanya bukan zaman dia. Itu maksudnya membuat persiapan ketenteraan yang lengkap mengikut zaman kita, yang sesuai dengan zaman, untuk menakutkan musuh-musuh supaya mereka tidak berani. Manakala biar musuh dengar, tentera Islam tak mau lawan. Itu yang kita nak. Tentera Islam luduh hai liu bergebah. Itu tak mau. Dia panggil tentera yang penakut atau tentera
yang tidak berwibawa. La, Islam mengajar pada kita a'iddu lahum min quwwatin wa min ribatil khail, dan kenderaan alat peperangan yang lengkap. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita supaya menyediakan kelengkapan. Sehingga kan dalam tafsir yang sahih, ala innal quwwata ar-ramyu, dalam hadis yang telah kita baca dalam sini lepas, ingatlah ala innal quwwa ar-ramyu, kekuatan itu ialah lontaran. Kita ingat lontar ni, lontar dengan apa ni, panah, lontar dengan ni. Ulama semasa kata semua jenis pelontaran, semua hari ni bom-bom, bedil ataupun senapang ataupun apa ni alat menembak kita ni, semua tu pelontar. Cuma lontar dengan alat. Dulu orang lontar dengan tangan kan, sekarang ni lontar dengan alat, lagi jauh, lagi kuat. Itu tafsir ringkas. Maka Allah SWT peringatkan kita di sini, para pelajar sekalian, supaya kita beringat dan berhati-hati membuat persiapan. Maknanya kalau kita ni kuat, biasanya kalau kita lemah, orang lanyak kita. Orang akan lanyak, tak ada apa ni, batuk pun lari. Dah, dia kata batuk pun lari. Tapi kalau kita kuat, orang mula nak berdamai. Allah ajar kepada kita, kalau dia nak berdamai, fajnah laha, damailah dia. Dalam kitab ni kata, li'annal harba daruratun liraddil udwan, kerana peperangan itu adalah merupakan suatu darurat untuk menolak musuh. Bukanlah makna kita ni lapar darah. La, kita berperang kerana nak menentang musuh yang menceroboh, yang menentang kita, untuk merealisasikan pembebasan, kemerdekaan manusia di atas dunia ini, untuk menyembah Allah Azza wa Jalla dan menolak segala bentuk kezaliman ataupun segala bentuk kezaliman, penindasan, kesyirikan di atas muka bumi. Maka kita kena lawan. Ini ayat ini mengajar kepada kita erti menyediakan kelengkapan dan persiapan untuk jihad fisabilillah. Namun begitu, kalau orang nak berdamai, aziru al-silm, utamakan perdamaian daripada peperangan. Maka kata di ulama, fal hukmu qabul sulh, hukuman nak menerima perdamaian itu hasbama yaral imam minal maslahah, itu balik kepada kebijaksanaan imam ataupun pemimpin, khalifah, ketua tentera kita, mengikut kemaslahatan untuk Islam. Jadi alhamdulillah. Sebelum kita pergi kepada perdamaian yang lebih jauh, dalam siri yang lepas ana sebut satu hadis yang ana kata hadis ini saya tak semak. Jadi alhamdulillah kita telah semak. Al-Imamul Baihaqi, ini penting nih untuk maklumat, tanda para pelajar. Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala telah meriwayatkan dalam kitabnya Syu'ab al-Iman, cabang-cabang iman, daripada sahabat nama dia Maimun bin Mihran. Tulis Maimun bin Mihran radhiyallahu anhu qala, Maimun bin Mihran berkata, apa dia kata? Salasatun, tiga perkara itu, al-muslimu wal kafiru fihin nasawa. Tiga perkara ini orang Islam dengan orang kafir sama dari sudut hukum. Apa dia? Saya ulang balik sekali lagi hadis ini. Man ahadtahu fawaffi bi ahdihi musliman kana aw kafiran fa innamal ahdu lillah. Siapa dia buat perjanjian dengan kamu, perjanjian damai, perjanjian suluh, perjanjian pakatan, apa saja, bila kita berjanji benda itu bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kemaslahatan untuk ummah, untuk dunianya, kemaslahatan untuk agamanya,
kita tengok masalah. Maka sama ada dia kafir atau Islam, kalau dibuat perjanjian, fa innamal ahdu lillah, perjanjian itu hendaklah kita letak dengan nama Allah, tak boleh tipu. Wa man kanat bainaka wa bainahu rahimun fasilha, siapa ada di antara kamu dengan orang itu hubungan silaturahim, hendaklah kamu hubungi mereka walaupun mereka putus. Orang putus, kita sambung. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasil bil mukafi. Ingat, laisal wasil bil mukafi. Bukan makna orang yang menghubungi silaturahim itu orang yang membalas kunjungan. Orang yang mari rumah kita pergi rumah dia. Dia ni tak mari rumah kita. No, jangan pergi rumah dia. Bukan itu. Maksud hubungi silaturahim, kalau orang putus, kita sambung. Itu yang betul. Wadah? Nak pergi mana tu? Nak pergi rumah pak cik saya ni, pak saudara. Lama dia tak mari rumah kita, kita pergi. Nak pergi mana? Nak pergi rumah adik-beradik. Dia tak mari rumah kita lama dah. Kisahnya hak dia mari dulu, anak kita berkelahi dengan anak dia, balah. Pecah berebut mainan, siapa balah mak ayah. Masya Allah, tabarakallah, cerdiknya. Dah. Budak ni lepas dia kelahi, tak ada naik kereta balik, baiklah dia. Tapi mak ayah kok merah muka pakum. 3 hari 3 malam tak lalu makan. Siapa dia cerdik? Anak cerdik ke mak cerdik? Anak cerdik, mak tak cerdik dok balah. Jadi kalau ada hubungan putus, kita nuasil, itu yang betul. Wa man i'tamanaka ala amanatin fa'addiha ilaihi. Siapa dia bagi pada kita amanah, suruh jaga barang dia ke apa dia rahsia dia, kafir ke Islam, dalam kita tunaikan. Kata di Al-Imamul Baihaqi, tulis ayat ni. Qala Al-Baihaqi dalam kitab dia Syu'abul Iman, wa qad ruwiya marfu'an. Rawah hadza marfu'an, hadis ini telah diriwayat secara marfu', maknanya diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin dhaifin bimarrah. Sanad dia terlalu lemah, mana tak boleh nak angkatlah. Sepatutnya ulama-ulama tafsir menukilkan kata-kata Baihaqi ini sampai habis, tapi tak, dia berhenti setakat tu. Rawal Baihaqi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masya-Allah, an Maimun bin Mihran anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kata ini dari sudut manhaji tidak kena, sebab kita pergi angkat benda yang tak patut angkat. Maka elok kita tulis rawahul Baihaqi an Maimun bin Mihran qala, Maimun yang kata. Jadi hak marfu' ke Nabi itu tidak sahih. Bukan saya kata sahih, dhaif bimarrah. Baihaqi kata terlalu lemah. Bukan salah Baihaqi, ini salah. Anda tengok 2-3 tafsir yang telah menukilkan. Di antaranya tafsir kita ni, tafsir Al-Munir. Jadi eloknya penterjemah tafsir Munir ni dia kena tahqiq juga hadis-hadis ni. Nanya ke orang duk baca kan. Yang kedua tafsir Al-Maraghi juga menukilkan yang cara yang sama. Tafsir Hadaiqur Ruh sama juga. Tapi ada lagi banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Alhamdulillah dia sebut an Maimun bin Mihran, dia tak sebut daripada, tidak diangkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut amanah ilmiah yang kita sebut dalam sidi yang lepas. Anak kata anak akan cek hadis ni, itulah dia. Baik, kita pergi kepada tafsir kita, nanti tak berjalan pula. Tafsir kitanya wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Orang nak berdamai, damaikan. Orang nak kelahi, lawan. Jangan pula orang nak kelahi kita monyok ya. Lah, kita tengok keadaan. Islam bukan lemah, tak boleh bukan kita ni lemah boleh dipermain-main ke orang. La, Islam bukan teroris yang kerja dia bom sana sini menumpahkan darah. Kita kata la, tidak. Sebagai seorang Islam kita mesti menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan kesucian agama ini daripada dipermain-mainkan oleh orang. Cuma ketua bagi pihak Islam tu kena cerdik lah. Itu dia panggil dalam bahasa kita as-sulhu, perdamaian.
Perjanjian damai itu mesti li salihil Islam, untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Jangan pula kita pergi berdamai kita pula rugi. Jangan sekali-kali. Sebab itulah kita kata dalam dunia hari ini kita tengok macam mana umat Islam bertahaluf. Apa makna tahaluf? Tahaluf maknanya dia buat perjanjian, kerjasama, pakatan. Tapi kita kena ingatlah kerjasama gitu biar menguntungkan umat Islam. Baru boleh. Ini kalau tidak kerjasama, satu kepentingan Islam dikorek-korek, diperkotak-katik, dipermain-mainkan, itu bukan kerjasama, itu namanya kerja tak betul. Sebab kita menyerahkan tengkok kita kepada non-Muslim untuk menguruskannya, lah, jangan sekali-kali. Maka ini dipanggil tanda, dalam bahasa Islam dia panggil perdamaian, suluh. Satu lagi dia panggil al-hudnah. Tak tulis dia punya istilah, nama dia hudnah. Hudnah ni apa pula? Makna kita tengah duk bala-bala kafir, dia buat gencatan senjata. Itu dia panggil hudnah. Tengah perang, tak mau dah perang. Mau gencatan senjata, boleh kita terima. Alhamdulillah. Dalam sejarah Islam, di antara awal gencatan senjata ataupun as-sulhu yang besar dalam sejarah Islam ini, dia panggil sulhul Hudaybiyah. Anda pelajar suluh al-Hudaybiyah, iaitu perdamaian, perjanjian damai di antara Nabi SAW dengan Quraisy pada tahun bulan Zulqa'dah, tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi nak pergi Mekah tak boleh masuk, berunding, akhir sekali Quraisy telah membuat perjanjian damai selama 10 tahun gencatan senjata, tidak ada peperangan. Nabi setuju. Walaupun sebahagian daripada bunud ataupun poin noktah perjanjian itu nampak tidak memihak kepada Islam, tapi kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil berpandangan jauh. Nabi kata terima dulu. Kemudian kita tengok strategi macam mana nak menyelesaikan. Itu di antara suluh yang nampak pincang. Nampak pincang apa dia? Mereka kata mana-mana orang Mekah lari ke Madinah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kena hantar balik orang tu, tak boleh duduk Madinah. Sebaliknya, mana-mana orang Madinah lari ke Mekah, dia orang Quraisy tak akan hantar balik. Tak seimbang. Seimbang ke tidak? Patut dua-dua taklid. Nabi kata tak apa, qabilna, kita terima. Masya Allah, hikmah besar dalam perjanjian ini. Walaupun nampak macam tak seimbang, memihak kepada musuh, tapi strategi perdamaian itu sangat besar, sehingga dianggap sebagai perjanjian sulhul Hudaybiyah adalah inna fatahna laka fatham mubina, sebagai satu pembukaan yang besar. Selepas daripada Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, beberapa orang ketua turus tentera besar, di antaranya Khalid bin Walid, Amru, orang hebat-hebat Quraisy, aslamu, masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Tak sampai 2 tahun perjanjian sulhul Hudaybiyah, dengan pembukaan kota Mekah lebih kurang 20 bulan. Coba tanda matematik. Sulh Hudaybiyah berlaku pada Zulqa'dah tahun yang ke-6. Zulqa'dah tahun yang ke-7 berapa? Setahun kan? Ramadan tahun yang ke-8. Maknanya setahun 12 bulan campur dengan 8 bulannya, maknanya 20 bulan. 20 bulan sahaja perjanjian itu berjalan. Kemudian Quraisy telah membatal perjanjian
Bila batal perjanjian, apa jadi? Tengok ayat 62. Masya Allah, tabarakallah. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau dia buat perjanjian dengan cara dia nak tipu kita, dia ingat dia tu bijak sangat kan, bijaklah tu nak tipu aku, boleh. Maka sungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberikan perlindungan pada kamu. Mana kalau kita buatkan Allah setelah kita bermusyawarah, beristikharah betul-betul, kemudian kita setuju berdamai, dia nak khianat pada kita rupanya dalam perjanjian itu. Allah kata hasbakallah, cukuplah Allah yang menjadi penjaga dan pelindung kamu. Walladzi ayyadaka binasrihi, dialah yakni Allah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan wabil mu'minin, dengan sokongan orang-orang yang beriman. Jangan takut kita. Kalau orang mari nak kena, jangan. Dia buat perjanjian kerana nak kena kepada kita, jangan. Dia orang kafir ni, orang bukan Islam. Kalau yang tidak jujur, fi qulubihim maradun, dalam hati dia ada penyakit syak, penyakit dendam pada Islam, dia tak lama. Orang kata lakonan tidak lama akan terserlah apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang ada dalam hati mereka ada. Bahasa pepatah Arab kata al-ina'u yandahu bima fi, bekas air itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam air. Kan manusia ni lah gitu juga, ia sembunyi, nampak baik dengan Islam, mesra Islam, ketelus, tapi lama-lama terdedah. Kepribadian ori mereka akan terserlah, terdedah. Maka ketika itu hasbakallah, Allah Ta'ala tolong kita insya-Allah. Sebab kita buat perjanjian kerana betul-betul ikhlas, tapi mereka buat perjanjian kerana ada udang di sebalik apa? Sebalik mi, sebalik batu. Buatlah apa pun, yang pentingnya ada benda sesuatu. Tapi mereka akan terserlah nanti. Allahu Akbar. Abdullah ibnul Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ali, dia kata innahu sayakunu ikhtilafun au amrun, selagi akan terjadi perbezaan pandangan. Bila kita buat perjanjian, buat apa ni, mesti ada benda-benda yang tak kena. Dia kata fa inistata'ta an yakuna sil faf'al, sekiranya kamu nak mampu membawa perdamaian, lakukanlah. Mana jangan tengok dengar desah-desus, ura-ura, orang laporkan zaman kita ini kak, inilah duk main geruk WhatsApp ini, ataupun wartawan tulis kawan yang kita bertahaluf membuat perjanjian damai mula nak belot. Kita jangan cepat melenting, jahat buat ni. La. Riwayat Ali kata fa inistata'ta an yakuna sil fa'al. Kalau masih ada ruang perdamaian itu diteruskan, kita teruskan dulu. Kalau tak ada juga, dalam siri yang lepas, fambiz ilaihim ala sawa, Allah kata hantar balik perjanjian. Mari sini. Ni surat perjanjian kita dua. Permula hari ni kita putuskan, koyok surat, ambil campak, buat persiapan, lawan terus, tidak ada lagi perjanjian. Jangan duk main ghadar, tidak ada. Tipu-tipu tidak ada, sebagaimana cerita Muawiyah semalam.
Bagaimana seorang sahabat menegur Muawiyah, jangan cuba nak tipu, jangan cuba nak batal perjanjian. La yu'ta min qibalina, kata fitnah itu jangan mari daripada kita Islam, biar mereka yang buat. Allahu akbar. Tengok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, peringatkan kepada kita bagaimana Allah bantu orang Islam. Dengar ni. Semua ayat-ayat yang kita baca ni jangan nampak zaman tu ya, zaman sahabat, zaman muhajirin dengan ansar. Ayat Quran ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diturunkan kepada semua sampai hari kiamat. Kita juga kena belajar ilmu siasah, ilmu as-sulhu, ilmu tahaluf. Daripada ayat ini tengok Allah kata apa? Kamu buat perjanjian jujur kerana Allah. Kamu buat perjanjian kerana nak menguatkan Islam dan umatnya. Dan tapi tiba-tiba ada mereka nak khianat, belot, menjadi duri dalam daging, kata orang, gunting dalam lipatan, kan? Maka kita umat Islam mesti kembali semula kepada kita tauhid al-kalimah, satukan saf. Kita lawan mereka walaupun sudah batal perjanjian, nampak tak selesa, lawan. Tengok ayat 62, 63. Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dua di situ. Yang ketiga, wa allafa baina qulubihim. Allahu akbar. Dan Allah lah yang menyatu padukan antara perasaan hati mereka yang beriman. Mereka tinggal kita balik kesatuan ummah. Perpaduan ummah mesti dimantapkan, digilapkan, barulah kita rasa kita kuat. Jangan lemah, habis dah lah. Pergilah pula lepas ni, balah pula, tak ada hilang jawatan. Kita kata jangan duduk bincang. Allah kata apa? Nikmatnya kesatuan ummah, besarnya erti perpaduan. Allah ungkit di sini, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Kalaulah engkau membelanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak mampu, tak dapat juga menyatu padukan di antara perasaan hati mereka. Tak boleh. Zahir nampak baik, tapi lah masing-masing, kata orang, tidur sebantal, mimpi lain-lain. Itu bahaya, kan? Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara perasaan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Ini ayat ini mengajar kepada kita erti bila kita kesatuan ummah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, insya-Allah, dengan syarat kita kena bersatu dulu. Kita kena ada wahdatul saf, kesatuan ummah tu kena ada. Panjanglah dalam ayat ini, dalam tafsir ini, kata di para ulama tafsir, hadhil ayat ini dalilun wadihun, menjadi dalil yang jelas bahawa min ahammi asbabin nasri, tanda-tanda sebab-sebab mekanisme yang besar untuk kita mendapat pertolongan Allah, huwa at-ta'aluf wa ittihadul kalimah. Hati kita tenang, bersatu, dan keputusan kita satu, maka dia panggil, barulah dia jadi kuat, insya-Allah. Allahu akbar. Jangan kita duk nampak perpecahan yang berlaku di awal dulu seperti berlaku kepada Aus, Muhajirin dengan Ansar ketika pembahagian harta ghanimah peperangan Hunain, kan, di Ja'ranah. Jangan nampak itu je, kita kena nampak zaman kita hari ni pun, masya-Allah, tabarakallah, berterusanlah peristiwa ini, alhamdulillah.
Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ke-64. Ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi penolong kamu, dan juga pengikut-pengikutmu dari orang yang beriman yang menolong perjuangan kita. Tanda pelajar, ayat ini mengikut sebagai ulama tafsir kata turun di Baidak. Baidak ni lepas pada kita pergi ke masjid Miqat Zulhulaifah, naik bukit sama tu itu dipanggil Baidak. Tempat kita nak pergi ke Badar. Belum perang Badar, Allah turunkan ayat ini, ya ayuhan nabi hasbukallah, Allah tolongmu dan orang-orang yang bersamamu tolong. Mu jangan takut. Itu dia panggil galakkan berperang. Bila galakkan ini? Sebab kita nak pergi perang Badar, kan? Kata di mu'alif kita ni kata hadza huwar rajih. Inilah pendapat yang kuat. Ada pendapat lain kata ayat ini Quran turun kepada Islamnya Sayyidina Umar. Kita kata macam mana ayat ini madaniyah? Ayat ini Madinah dah. Kenapa pula ayat tu balik kepada Islam Sayyidina Umar di awal dulu sebelum hijrah? Naam. Baik. Tengok ayat 65. Allah bagi arahan yang agak keras. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, perangsangkanlah, mana berilah galakan, itu mana perangsangkanlah, berilah galakan yang kuat kepada orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Maknanya jalan perdamaian sudah tutup, lawan. Iyakum minkum 'ishruna yaghlib minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Sudah. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan berapa? 200 orang. Berapa seorang? Seorang lawan 10. Berat atau tak berat? Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan jika ada di antara kamu 100 orang, nescaya mereka dapat menewaskan 1000 orang dari golongan kafir itu. Ada 100 lawan 1000, maknanya 10 lawan seorang. Disebabkan mereka yang kafir itu orang-orang yang tidak mengerti. Asalnya tengok nota di bawah 276, yakni disebabkan mereka tidak beriman dan tidak mengerti akan perkara-perkara yang membawa kepada mencapai keridaan Allah Azza wa Jalla, yang mengurniakan kemenangan. Saudaralah, 10 lawan seorang. 10 lawan apa? Lawan seorang. Kita ni berani ke tidak? 10 lawan seorang. Berani? Tak erok nak lawan, kecuali kita ni pendekar besar. Kemudian Allah Ta'ala tu ayat nak menenangkan hati. Tengok ayat 66. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu apa yang telah diwajibkan dahulu. Itu dia panggil ayat ni nasikh, menasahkan hukuman yang berat kepada hukuman yang ringan. Tengok nota 277. Sebelum itu tiap-tiap seorang Islam diwajibkan menentang 10 orang kafir. Seorang lawan 10. Tetapi sekarang telah diringankan perintah itu seperti yang sebut dalam ayat ini. Tu ayat ringan. Allah kata apa?
wa alima anna fikum dha'fa, diringankan karena Allah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahannya. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Oleh itu, jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang. Sedap. Daripada 1 lawan 10, 1 lawan 2. Okeylah dah. 1 lawan 2 boleh lawan lagi, kan? Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Dan jika ada di antara kamu 1000 orang, nescaya dapat menewaskan 2000 orang dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Dan ingatlah Allah Ta'ala berserta dengan orang sabar. Kalau seorang luar pun takut lagi, tu nama dia tidak sabar. Allah Ta'ala beri kepada kita setakat itu je tanda pelajar. Hadis ini dia panggil apa? Dia panggil an-nashu bit-takhfif 10 2. Maka Allah Ta'ala bagi pada kita ringkaskan. Alhamdulillah, itulah yang disebut dalam tafsir kita ini. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat yang ke-67 dalam siri yang akan datang, InsyaAllah, sehingga tamat tafsir suratul Anfal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.